Bila mana Nabi berhijrah? Kita selalu cerita Nabi berhijrah pada waktu malam. Bila mana malam Nabi berhijrah, rumah Nabi telah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Lalu Nabi pun keluar ambil debu pasir. Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Surah apa tu? Nabi tiup, lalu tertidurlah golongan Quraisy. Kita pun ambil contoh Nabi, pergi bawa kereta, nampak depan ada roadblock JPJ, nak cek nombor plate kan? Kita pun baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kita pun tiup, lepas pula dapat roadblock ni. Bila lepas tu, nampak aku baca surah Yasin boleh lepas macam mana peristiwa hijrah. Dah, sedangkan JPJ tu pun baca sekali. JPJ tak nampak kita, kita tak nampak JPJ. Kemudian Nabi berjalan pula sampai ke Gua Sur bersama dengan Abu Bakar. Duduk dalam Gua Sur 3 hari bersama dengan Abu Bakar. Nabi baring, Abu Bakar duduk. Nabi baring atas riba Abu Bakar, kepala Nabi atas riba Abu Bakar. Abu Bakar duduk. Sehingga Abu Bakar telah digigit sampai melilih mata. Kita pun ambil lah contoh Mak Hijrah. Bila mana Nabi dengan Abu Bakar ni bukan sekadar sahabat, malah Nabi dengan Abu Bakar ni siapa? Bapak mertua dia. Maknanya Nabi menantu tidur atas riba pak mertua. Kita pun ambil contoh balik kampung jumpa pak mertua. Ayah, hari ni rasa macam nak tidur atas riba ayah, macam peristiwa hijrah. Agak-agak ayah mertua kata apa? Puan terbiat kot menantu aku hari ni. Dah. Sampailah Nabi 3 hari Nabi berjalan daripada Mekah ke Madinah, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Tertunggu Suraqah 3 hari lalu surrender balik. Nabi pun selamat sampai ke Madinah. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi diangkat menjadi pemerintah. Betul? Nabi diangkat menjadi pemimpin. Baik. Nabi ubah. Selalu kita kat tu kan. Unta Nabi jalan sampai tu kan. Apa matlamat Nabi sampai kita boleh bawa contoh hari ni? Allah sebut was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Di kalangan golongan yang mula-mula beriman taat pada Nabi, duduk dalam perjuangan Nabi bersama dengan Nabi, 2 golongan. Pertama muhajirin dan kedua ansar. Ansar ni macam mana masuk Islam? Mereka berlakunya 2 kali perjanjian ataupun bai'ah. Pertama dipanggil bai'ah Aqabah pertama, kedua dipanggil Aqabah kedua. Mereka masuk Islam, mereka datang jumpa Nabi, lalu bila mana mereka bai'ah di depan Nabi, lalu Nabi tarbiyah mereka. Nabi tarbiyah berpandu kepada raja ni. Nabi tarbiyah mereka pertama. Bila mana Nabi dah tarbiyah golongan Ansar, sebelum tu Nabi telah tarbiyah golongan Muhajirin, lalu mereka ni balik, golongan Ansar yang telah ditarbiyah ni balik ke negeri mereka Madinah, lalu mereka berdakwah dengan golongan-golongan Madinah. Bila mana mereka telah berdakwah dengan golongan Madinah, yang kedua, tarbiyah dah kena, dakwah pula. Bila mana mereka telah berdakwah kepada penduduk Madinah, majoriti Madinah telah masuk Islam, lalu kekuatan dah ada di Madinah, kekuatan Islam dah ada, lalu Allah arahkan Nabi berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah. Lalu berlakulah siasah bila mana mereka angkat Nabi sebagai pemerintah atau pemimpin mereka. Itu 3 benda. Mana bila kita sebut hijrah, bila mana golongan Muhajirin dan Ansar angkat Nabi jadi pemimpin, Allah sambung dengan ayat tu, walladzina was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka orang-orang yang bersama dengan mereka. Kita nak jadi Muhajirin tak boleh, kita nak jadi golongan Ansar tak boleh, sebab kita bukan orang yang berhijrah dan kita bukan orang Madinah yang tunggu peristiwa hijrah. Dan kita nak duduk kat mana? Allah bagi alternatif yang ketiga. Allah kata walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang bersama seperti mereka, yang sama dalam perjuangan seperti mereka, yang sama pertahanan seperti mereka, yang sama berjalan pergerakan mereka, gerakan mereka seperti Muhajirin dan Ansar, seperti mereka dalam kebaikan. Kita boleh duduk di tempat tu. Macam mana kita perlu duduk? Waktu itu Nabi ada, lalu Muhajirin dan Ansar angkat Nabi sebagai pemerintah, sebagai pemimpin. Lalu Nabi ubah perlembagaan yang ada waktu itu kepada perlembagaan Islam.
Kita hari ni nak angkat Nabi, Nabi tak ada. Nak lantik Nabi sebagai pemerintah, Nabi tak ada. Nak lantik Nabi sebagai pemimpin, Nabi tak ada. Dan macam mana nak jadi walladzina tabau bi ihsan? Nabi kata apa? Nabi pesan kat kita, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka hari ni memang Nabi tak ada untuk kita angkat jadi pemimpin. Betul, macam mana golongan Muhajirin dan Ansar. Tetapi kita perlu angkat siapa? Ulama lah sebagai pemimpin kita. Tapi golongan ni mereka tak nak kepada ulama. Sebab apa mereka tak nak kepada ulama? Sebab mereka nak menghalalkan cara. Ni golongan-golongan ni. Ni boleh. Satu NGO ni. Ni NGO ni tak nak pada ulama ni. Hari ni mereka pusing satu Malaysia untuk lawan ulama, bina ulama, tutup ulama. Nak ubah cara pemimpin, nak kepimpinan daripada kepimpinan ulama kepada kepimpinan selain pada ulama. Betul tak? Sebab tuan ni clear satu saya tutup macam ni. Fundamental golongan gerakan Islam yang mereka ini berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Duduk dalam gerakan Islam berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ni yang cukup tak suka. Mereka berpandu kepada apa yang Nabi buat kepada golongan Muhajirin dan Ansar, dan itu pertama tarbiyah, dakwah, dan Nabi berhijrah menjadi siasat. 3 benda ni mereka buat, lalu mereka ni dibenci oleh Yahudi. Lalu perancangan hari ni, bila mana Yahudi cuba mencantumkan 3 golongan ini, 3 golongan ni akan dicantum menjadi satu. Menjadi satu. Bila mana sekular ni dah tak ampuh dah tak kuat, lalu dia pindah kepada sekular di sini. Lalu di sini daripada sokongan ke sini, dia pindah pada sokongan di sini. Lalu mereka akan menjadi satu, 3 ni menjadi satu untuk lawan fundamental. Sebab apa lawan? Sebab inilah agenda CIA. Dia jangan terperanjat satu hari nanti golongan gerakan Islam tinggal seorang-seorang. Ya siapa? Dia faham tak? Tak faham tak ni? Jangan terperanjat, dia akan campur di semua. Antara cantuman tadi, antara perancangan ini, mereka adalah KN. Apa tu KN? Bukan kali lain. Bukan lain. Consensus national. Dia faham? Siapa yang kerja ni? CIA ni komiti yang dia. Dia faham? Ini kerja dia. Dan inilah yang berlaku di Yaman depan. Benda ni lah yang berlaku di Yaman. Bila mana Yaman ni tuan-tuan, berlaku di Yaman ini di antara Syiah dan Sunni. Bukan Sunni pun. Tuan-tuan, di Yaman ni dah habis dah. Boleh pakai ni. Di Yaman ni tuan-tuan, golongan Syiah yang ada di Yaman satu je, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni pula, di kalangan dalam Syiah Zaidiyah tak puas hati dengan Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tak puas hati dengan Zaidiyah. Lalu dia keluar daripada Syiah Zaidiyah, dia jadi Syiah Houthi. Ustaz Salahuddin pernah cerita? Tak cerita kan? Sebab dia tak ada sana. Anak dia je ada. Syiah Houthi ni tuan-tuan, Syiah Houthi ni, dia ni duduk di satu tempat dia panggil Amran. Amran ni dengan Sana'a ni, nak pergi ke Amran ni 45 minit. Tak jauh. 45 minit ke sejam gitu lah. Dan mereka ni adalah orang Badui. Syiah Houthi ni kebanyakan mereka adalah Badui. Badui ni tuan-tuan di Yaman ni, dia tak tahu apa Sunni, apa Syiah, apa itu Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam, semua dia tak tahu. Yang aku tahu, dia kata, aku nak duit dan aku nak daun kot. Dah pernah cerita daun kot kat sini. Tahu daun kot? Daun kot ni bila mana dia makan, dia kompos sebelah pipi. Lepas tu kaya dia tu. Dia kalau kat sini dia panggil daun ketung. Ni jenis mabuk ketung tuan-tuan. Geng-geng Jepun ni semua mabuk ketung kan? Tahu geng Jepun? Mabuk ketung. Ni mabuk kot.
Bila mana dia panggil, dia dapat ni, maka mereka ni akan bersama. Siapa sponsor mereka? Syiah Houthi ni pertama yang sponsor mereka adalah Iran. Iran sponsor mereka. Pertama, Iran bagi senjata. Tuan-tuan, kereta kebal lalu depan rumah saya, tuan-tuan. Bermula perang belakang rumah saya. Pagi tu bunyi pam pam pam, bunyi Kalashnikov. Kita ingat Kalashnikov biasa. Kita orang kahwin kat Yaman dia memang dia tembak Kalashnikov. AK-47. Tiba-tiba pagi tu tiba bunyi motor. Boom. Boom. Saya pun panjat atas rumah. Rumah saya atas tu boleh tempat lepak. Kita pun tengok kat atas tempat bukit belakang rumah saya. Siapa yang menguasai bukit tu dia akan menguasai kawasan tu. Bukit tu belakang rumah saya semua. Tengok-tengok ada orang selang 3 rumah, ada orang tengah adjust mortar tembak ke bukit. Saya kata mati aku hari ni. Kalau dia tembak bawa memang kena. Pagi tu paksa bungkus mana yang sempat, kita pun jalan keluar. Van tak boleh masuk sampai rumah. Saya pun keluar sama isteri, 6 orang anak. Anak isteri saya bawa api pantang tu. Anak yang ke-6 baru lahir kat Yaman bulan Ramadan. Lari dengan keadaan baby tu, lari keluar. Tuan-tuan. Nah, pertama yang sokong mereka adalah Iran. Iran yang bagi senjata. Kereta kebal baru, nombor plate baru tentang kereta kebal. Bayangkan. Kemudian yang kedua yang support mereka, yang bagi kewangan, bagi mereka dana adalah Saudi. Apa kata Saudi bagi? Saudi bapak jahat, tuan. Saudi yang mengeluarkan kenyataan mengatakan kami tidak akan bantu Palestin. Saudi ni tu yang nombor 1. Ejen. Dia ejen mereka. Yang ketiga adalah Emirates. Orang yang support kepada Houthi yang ketiga adalah Emirates. UAE, United Emirates Arab. Jahat. Apa? Tiba-tiba kami balik free. Bagi ni balik free ya. Balik free naik flight Emirates, tuan-tuan. Allah. Ada yang naik Emirates. Saya baik dekat Qatar. Ada yang naik Emirates. Allah, rasa macam nak buat macam mana? Balik juga lah. 3 ni support Houthi. Kemudian Houthi ni daripada Amran ni nak masuk Sana'a. Dalam antara Sana'a dengan Amran ni dia ada border, dia ada roadblock. Roadblock ni yang dijaga oleh tentera Yaman, kerajaan Yaman. Sepatutnya dia nak masuk dalam keadaan susah, sebab dia bawa kereta kebal, dia bawa senjata, dia bawa mortar, semua dia bawa masuk. Sepatutnya dalam keadaan yang susah, sebab yang jaga tentera Yaman. Tapi mereka masuk dengan mudah, tuan-tuan. Rupanya tentera Yaman support Houthi. Kerajaan Yaman support Houthi. Bila mana mereka masuk dalam Sana'a, mereka tak serang semua Sunni. Yang mereka serang adalah fundamentalis, iaitu golongan gerakan Islam yang ada di Yaman, atau dipanggil sebagai Islah. Islah ni parti Islam, gerakan Islam yang ada di Yaman. Mereka membuka satu universiti. Islah buka satu universiti yang panggil Universiti Al-Iman, Jamiatul Iman, yang tempat kami mengaji kat situ. Mengaji free, tuan-tuan. Talaki dengan syekh dalam jemaah iman ni. Mereka serang jemaah iman. Dia bukan bunuh semua Sunni. Yang dia bunuh adalah syekh-syekh dan juga ahli gerakan Islam yang ada di dalam Sana'a, iaitu Islah. Termasuklah universiti yang kami belajar itu, Universiti Iman Islam. Kerajaan Yaman buat apa? Tengok saja. Sebab apa tengok? Sebab mereka memang suka kalau Houthi ni serang Islam. Sebab Islam di antara orang, hari ni Islam antara orang sokong sekarang ni. Dan kerajaan Yaman telah tangguh pilihan raya dua kali. Tangguh pilihan raya 2 kali. Pasal apa tangguh? Sebab Islam semakin kuat, semakin dapat sokongan. Lalu kerajaan Yaman takut Islam menguasai di Sana'a, menguasai kerajaan. Lalu ditangguh 2 kali. Bila mana Houthi masuk nak serang Islam, dialu-alukan. Ya. Akhirnya kerajaan Yaman ambil Houthi ini sebagai penasihat. Islam ambil pendekatan berundur. Islam berundur. Bila berundur, orang Yaman kata apa? Islam penakut. Islam ni apalah, tak ada senjata pun penakut nak berperang. Dia ambil pendekatan berundur. Bila mana dia berundur, Houthi yang menguasai Sana'a. Bila Houthi menguasai Sana'a, mereka angkat menjadi penasihat presiden. Presiden yang beri sokongan kepada Houthi. Akhirnya hari ini Houthi nak rampas jawatan presiden Badan Hukum. Senjata makan tuan. Islam berundur, orang kutuk Islam. Tapi bila mana senjata makan tuan, mereka puji balik Islam. Bagus Islam buat bunuh. Nampak tuan? Dalam perang ni ada strategi. Macam mana Khalid Al-Walid
Dalam perang Mu'tah, Nabi lantik dalam perang Mu'tah, perancangan Nabi, perancangan sahabat tu. Dalam perang Mu'tah Nabi lantik 3 orang panglima perang. Pertama Zaid bin Harithah, kedua Ja'far bin Abi Talib, ketiga Abdullah bin Rawaha. Nabi kata kalau 3 orang panglima ni syahid, kamu lantik di kalangan kamu seorang ketua, seorang panglima. Berlaku sungguh dalam peperangan Mu'tah ni tadi 3,000 orang Islam saja, sedangkan nak lawan Rom ni 200,000 orang. Akhirnya 3 panglima perang ni mati syahid, tuan-tuan. Lalu mereka tengok siapa yang layak untuk digantikan sebagai panglima. Tengok kiri, tengok kanan, tengok. Nampak Khalid Al-Walid. Sedangkan Khalid Al-Walid ketika itu baru masuk Islam, dan itulah peperangan pertama Khalid Al-Walid. Tapi mereka lantik Khalid sebab pengalaman Khalid. Lantik Khalid pun buat perancangan. Macam mana Khalid buat perancangan? Dia tukar strategi. Sayap kanan pergi sayap kiri, kiri pergi kanan, depan belakang. Kemudian sambil tu kita berundur, kata Khalid. Buat pertukaran macam ni strategi, sambil tu berundur sampai selamat ke Madinah. Waktu dia berundur ni sampai ke Madinah, apa orang Madinah kata? Khalid penakut dah, patutnya syahid dah, pergilah perang dapat syahid. Orang kutuk Khalid balik. Nabi membenarkan tindakan Khalid. Akhirnya selepas pada perang Mu'tah, Khalid memegang jawatan panglima. Satu peperangan pun Khalid tak pernah kalah. Nampak tak? Sampailah zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lucutkan jawatan Khalid. Apa? Sebab takut taksub terhadap Khalid. Bila perang je Khalid ada menang. Sampai umat Islam taksub dengan Khalid. Lalu nak hilangkan taksub tadi, lucutkan jawatan Khalid, diganti kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nampak? Ni strategi yang Nabi buat, ni strategi sahabat buat. Lalu Islah buat gitu. Bila mana Islah berundur, orang kutuk. Bila mana hari ni senjata makan tuan, baru orang puji balik Islah. Maafkan. Lalu bila mana hari ni Houthi telah menguasai Yaman, menguasai Sana'a, masuk pula Al-Qaeda. Siapa Al-Qaeda? Al-Qaeda ni tuan-tuan, dia adalah golongan ekstrim. Mereka ni ekstrim, tuan-tuan. Siapa yang create Al-Qaeda ni? Amerika yang create. Dia yang cipta Al-Qaeda. Kemudian dah cipta, dia umum kepada dunia. Al-Qaeda ini pengganas dunia. Dia pula umum diri dia, kami Amerika polis dunia. Tak malu mengaku. Dan kena tahu, satu-satu negara Arab yang Amerika belum masuk adalah Yaman. Amerika belum masuk. Jadi cara nak masuk macam mana? Hantar Al-Qaeda dulu. Bila Al-Qaeda dah ada dalam Yaman, maka itu pengganas dunia. Kami polis dunia layak masuk dalam Yaman untuk hapuskan pengganas dunia. Nampak tak? Ini perancangan Yahudi. Pasal tu saya tentang benda ni, bagi tentang faham perjalanan apa yang dibuat dengan umat Islam ini. Ini kerosakan dia. Antara yang duduk dalam modernis itu liberalisasi, sekular, Islam, Protestan, yang tak nak kepada Islam, buang Islam ni. Dia Islam, tapi dalam masa yang sama dia tak nak cari Islam, lalu dia menghalalkan semua cara. Ni golongan modernis. Dan mereka, tuan-tuan jangan terperanjat, besok di Malaysia atau di mana-mana dia akan tertegaknya golongan modernis ni akan menjadi pemerintah. Sebab itulah perancangan Yahudi. Golongan ni di Yaman, Islah juga terpecah pada dua. Islah, satu nak ulama', satu tak nak ulama'. Maknanya perpecahan di dalam gerakan Islam pada ulama' dengan tak nak ulama' ni bukan di Malaysia saja, tapi satu dunia yang mana ada gerakan Islam berlaku perpecahan. Perpecahan tadi adalah yang dirancang oleh Yahudi. Faham tak? Kita kena faham hierarki kita. Jangan berjuang buta, berjuang dalam keadaan jahil. Kita faham ni gerakan kita kena faham. Jadi hari ini bila kita tengok benda ni, tetap wajib menegakkan Islam, wajib duduk dalam gerakan Islam. Bukan sunat muakkad. Orang lain buat tak payah. Fardu kifayah, orang lain buat aku tak payah. Tapi jawapannya wajib untuk memenangkan Islam. Sebab kita nak jadi walladzina tabahu bi ihsan, orang-orang yang bersama di dalam gerakan Nabi.
bersama di dalam kebaikan. Seperti mana Muhajirin dan Ansar angkat Nabi sebagai pemimpin, hari ini kita angkat ulama sebagai pemerintah, ulama sebagai pemimpin. Yang ini kita kena faham. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, pergi kepada ayat tadi, bila mana mereka mengaku sebagai mereka anak Tuhan. Lalu Allah kata, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa kalau betul lah mereka tu anak Tuhan, mereka tu anak Allah, mengapa Allah menyiksa kamu dengan dosa-dosa kamu? Cakap dengan mereka macam tu. Cakap dengan mereka macam tu. Kalau betul mu anak Tuhan, yang mengaku sebagai anak Tuhan, tudung pun tak pakai. Nah, tiba-tiba mengaku anak Tuhan, aurat pun tak jaga, tiba-tiba kata anak Tuhan. Kalau betul lah mu kata mu anak Tuhan, falima yu'adzibukum wa bidzunubikum. Kenapa Allah nak menyesakan kamu dengan dosa-dosa kamu? Allah sediakan pula pada kamu neraka jahanam. Kan? Kalau tanya ni, mereka ni bukan boleh jawab pun. Mereka mengaku mereka ni beriman dengan Nabi Isa, tapi mereka sendiri tak ikut Nabi Isa. Nabi Isa kata akan datang satu Nabi akhir zaman, namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Tak ikut Nabi Muhammad. Maknanya mereka tidak beriman dengan Nabi Isa ataupun Yesus Al-Masih yang mereka mengaku sebagai anak Tuhan. Baik, sambung ayat tadi. Allah kata, bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu sebenarnya bukan anak Tuhan, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Allah cipta. Bila mana kamu manusia biasa, kamu akan buat dosa. Bila mana kamu buat dosa, kalau kamu bertaubat, Allah kata yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bila mana kamu beriman dengan Allah, kamu bertaubat kepada Allah, maka Allah ampunkan pada siapa yang Dia nak, dan Dia akan azab siapa yang Dia nak. Ini kerja Allah. Bila kata kamu ni manusia biasa, kamu bukan anak Tuhan, kamu bukan anak kekasih Allah, tapi bila kamu